Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hanita binti Laja Harun dari SMK Bandaraya Kota Kinabalu. Saya kongsikan inovasi saya yang bertajuk Honey Easy Kebat for History, iaitu merupakan sekeping kad formula yang membantu murid mendapat idea yang pantas untuk menjawab soalan respon terbuka khusus bagi mata pelajaran sejarah. Berikut merupakan evolusi produk Honey Easy Kebat for History. Pada tahun 2018, produk ini tampil dengan 3 bahagian, iaitu Easy Body Kebat, Impact Positif, dan juga Jawapan Ajaib. Dihasilkan dengan saiz separuh A4. Kemudian pada tahun 2019, produk ini telah berubah ya, dari segi reka bentuknya, desainnya. Dengan hanya 2 bahagian sahaja, iaitu Easy Body Kebat dan juga Impact. Berikutnya telah berubah lagi mengalami penambahbaikan pada tahun 2020, iaitu terdiri dari 3 bahagian, Easy Body Kebat, Impact dan juga E-Wacana. Antara sebab guru memperkenalkan inovasi ini disebabkan pencapaian murid yang lemah dalam mata pelajaran sejarah, iaitu kebanyakannya di bawah 30%. Kemudian murid sukar mendapat idea untuk menulis jawapan bagi soalan struktur dan esei, yang mana soalan-soalan ini merupakan soalan respon terbuka atau kemahiran berfikir aras tinggi. Kemudian pencapaian murid adalah rendah dalam peperiksaan SPM sebelum ini, mendorong guru menghasilkan satu produk bagi membantu murid ya sekurang-kurangnya lulus dalam mata pelajaran sejarah ya, yang membolehkan mereka mendapat sijil pelajaran Malaysia. Seterusnya, motivasi murid yang sangat rendah, terutama kelas-kelas yang lemah, yang kelas ke-10, kelas ke-12 dan seterusnya. Jadi dengan adanya formula ini atau produk ini dapat memberikan mereka panduan untuk mendapat jawapan dengan lebih cepat dan memberi motivasi mereka untuk menguasai soalan-soalan respon terbuka. Jadi ini adalah objektif ya produk ini, yaitu meningkatkan pencapaian murid yang tahap lemah, yang di bawah dari yang sekurang-kurangnya 30%, mungkin boleh ditingkatkan sehingga 40% hingga 50% ya. Memudahkan mereka mendapat idea untuk menulis jawapan soalan bagi soalan sejarah SPM, khususnya kertas 2 ya, kalau sebelum ini kertas 2 dan kertas 3. Kemudian meningkatkan pencapaian pelajar lemah ya, sekurang-kurangnya lulus supaya mereka layak mendapat sijil pelajaran Malaysia kerana sudah sekolah sekian lama tetapi sampai ke kemuncaknya, yaitu SPM. Kalau mereka gagal sejarah, maka mereka tidak mendapat sijil untuk SPM. Seterusnya, meningkatkan motivasi belajar murid terhadap mata pelajaran sejarah ya. Usaha ini disokong oleh satu pendapat ya, yang mana saya telah membaca menurut Muhammad Khair Kasim. Beliau menyatakan guru berdepan dengan cabaran yang hebat apabila mengajar murid yang sangat lemah ya. Jadi guru perlu mencari satu teknik yang sesuai untuk membantu murid yang lemah ini. Jadi guru harus kreatif mencipta kaedah sendiri yang berbentuk formula. Jadi Honey Easy Kebat for History ini adalah satu formula kad untuk membantu murid ya menguasai sekurang-kurangnya soalan respon terbuka kerana mereka sangat lemah untuk mengingat fakta sejarah. Dengan ini mereka boleh mendapat sekurang-kurangnya lulus yang melayakkan mereka mendapat sijil pelajaran Malaysia. Berikutnya ini adalah contoh bagaimana soalan respon terbuka atau kemahiran berfikir aras tinggi dalam mata pelajaran sejarah tu boleh membantu murid mendapat markah, iaitu soalan struktur. Ada 4 set soalan struktur. Daripada 4 set tu soalan yang terakhir biasanya 4 markah. Jadi kalau ada 4 set 4 markah, maka murid ini jika dia boleh menjawab dengan betul mematuhi peraturan markah, dia boleh mendapat 16 markah.
markah. Manakala bagi soalan esei dia hanya perlu menjawab 3 soalan dan terdapat 3 soalan respon terbuka yang dia perlu jawab, yang mana setiap soalan adalah 8 markah. Jadi jika 3 soalan dia perlu jawab, maka dia boleh mendapat 24 markah. Dengan ini murid boleh memperolehi 40 markah atau apabila diwajarkan menjadi 28,5%. Jadi satu jumlah yang sangat tinggi yang sangat membantu untuk murid sekurang-kurangnya lulus atau memperbaiki pencapaian mereka dalam mata pelajaran sejarah, yang paling penting membolehkan mereka mendapat layak sijil tu ya, SPM. Seterusnya saya kongsikan bagaimana Honey Easy Kebat for History ini berfungsi. Yaitu kalau kita lihat di sini, Easy Body Kebat ini merupakan satu koleksi atau satu kumpulan kata kunci yang boleh digunakan oleh murid sebagai panduan untuk menjawab soalan sejarah yang bertanyakan tentang peranan, iktibar, pengajaran, teladan, tindakan ataupun usaha. Berikutnya adalah kata kunci yang diklasifikasikan sebagai impak, yaitu sesuai untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan kepentingan, kebaikan, faedah atau manfaat. Dan berikutnya adalah iwacana sebagai panduan kepada murid untuk menulis jawapan dalam bentuk esei dengan menggunakan iwacana atau penanda wacana yang sesuai. Seterusnya saya jelaskan di sini bagaimana murid menggunakan Easy Body Kebat ini untuk menjawab soalan peperiksaan. Yaitu di sini Easy Body Kebat ni dia menggunakan anggota badan untuk menghasilkan kata kunci jawapan ya yang sesuai seperti soalan berkaitan dengan peranan, iktibar, pengajaran, teladan, tindakan ataupun usaha. Yang mana contohnya murid boleh menggunakan otak, biasanya digunakan untuk berfikir secara kreatif, berfikir secara inovatif. Begitu juga mata. Mata ni berpandangan jauh, ya. Telinga, peka, prihatin, ambil berat, ya. Kemudian seterusnya mulut, berani bersuara, berkata benar. Bahu, bertanggung jawab, ya, amanah. Jadi murid boleh menggunakan kata kunci yang dia boleh hasilkan daripada anggota badan dia ni, yang dia boleh kaitkan dengan anggota badan dia ni. Sebab bagi murid yang sangat lemah, kadang-kadang dia sukar mengingat atau menghafal kata kunci yang ringkas sekalipun. Jadi dengan menggunakan anggota badan dia boleh mengaitkan kata kunci tertentu. Jadi kita tengok contoh jawapan di sini. Tindakan pembesar Melayu bagi memastikan mereka menguasai perusahaan pelombangan biji timah ialah dengan berfikir secara kreatif dan inovatif. Ini dia guna bahagian otak, ya. Kemudian kalau dia mampu huraikan lagi, di sini dia hurai cara memajukan perusahaan tersebut, dia dapat lagi 1 markah. Tetapi kalau dia tidak hurai, kalau murid ini tidak hurai, dia dia letakkan nokta di sini selepas perkataan inovatif, murid ini masih boleh mendapat 1 markah, ya. Seterusnya kita tengok ayat yang kedua. Selain itu, ini ialah iwacana, ya. Dia mesti ada penanda wacana. Kalau tidak ada penanda wacana, maka ayat itu dianggap sebagai ayat yang tidak lengkap, maka akan mendapat potongan separuh markah, ya. Okey, kita tengok dia punya isi yang kedua. Selain itu, berpandangan jauh dalam memajukan perusahaan pelombongan. Berpandangan jauh, dia kaitkan dengan mata dia sendiri, ya. Okey, itu adalah contoh untuk Easy Body Kebat. Berikutnya saya kongsikan penggunaan formula impak, iaitu sesuai untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan kepentingan, kebaikan, faedah, manfaat dan seumpamanya. Contoh kata kunci sini ialah keamanan, perpaduan, tolak ansur, kestabilan politik ataupun kemajuan ekonomi dan seterusnya, ya. Jadi kita tengok pula contoh soalan. Huraikan impak. Ini soalan ni sangat direct. Jadi dia boleh terus nampak. Inilah jawapan dia. Dia boleh terus fikir. Huraikan impak hijrah Nabi Muhammad SAW terhadap tamadun dunia. Jadi murid boleh gunakan kata kunci yang ada di sini untuk menjawab soalan ini. Contohnya, impak hijrah Nabi Muhammad SAW terhadap tamadun dunia ialah membawa keamanan dan keharmonian. Dia menggunakan kata kunci yang pertama. Seterusnya, di sini dia menggunakan iwacana, penanda wacana. Kerana tanpa penanda wacana, ayat ini dianggap sebagai ayat yang tidak lengkap dan hanya mendapat separuh daripada peruntukan markah, ya, ataupun dipotong separuh markah.
Kita lihat jawaban dia. Seterusnya, masyarakat dunia mementingkan perpaduan. Jadi begitulah berikutnya. Jadi murid kalau yang sangat lemah, jika dia menghafal sekurang-kurangnya 5 hingga 8, dia masih boleh membantu untuk murid itu menjawab soalan respon terbuka. Berikut ialah contoh-contoh soalan yang sesuai diaplikasikan menggunakan produk ini. Ini adalah contoh-contoh soalan bagi tahun 2019. Berikutnya adalah contoh-contoh soalan yang sesuai bagi tahun 2018. Dan berikutnya adalah soalan yang terbaru, yaitu pada tahun 2020. Jadi ada beberapa soalan ya yang sesuai ya, sebab soalan kemahiran berfikir aras tinggi ini atau respon terbuka ni dia sudah meliputi 40% daripada soalan SPM pada tahun 2020 dan bukan dijangkakan ya, telah dimaklumkan dalam analisis peperiksaan SPM 2020 oleh Kementerian Pendidikan, soalan kemahiran berfikir aras tinggi atau respon terbuka ni akan meningkat kepada 50% lagi ya. Okey, ini merupakan soalan yang berikutnya dan soalan yang berikutnya ya. Jadi ada banyak soalan. Jadi ini adalah bukti keberkesanannya produk ini. Semasa mula-mula saya perkenalkan produk ini, saya telah membuat penyelidikan ya, yang mana pada akhirnya, pada mulanya kalau kita lihat di sana 24 peserta dalam kajian yang saya buat itu gagal ya, daripada 25 peserta. Hanya seorang sahaja yang lulus, itu pun tidak konsisten. Jadi pada SPM yang sebenar hanya 11 orang sahaja yang gagal. Ini yang langsung betul-betul tidak dapat diselamatkan ya. Namun begitu berlaku peningkatan juga dari segi pencapaian murid yang lulus. Okey, ini adalah sijil-sijil penyertaan dalam pertandingan inovasi iaitu 2019. Okey, peringkat negeri Sintex mendapat peringkat gangsa, kemudian menyertai pertandingan inovasi peringkat kebangsaan. Okey, juga 2019 di sini dapat peringkat perak, dan yang terbaru pada tahun 2021 menyertai pertandingan inovasi International Digital Innovation and Invention Challenge, ini mendapat peringkat emas. Sekian dan terima kasih.